Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu daripada Masjid Al-Ma'mur, Darul Ma'mur, kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, pelajar-pelajar tauhid pada hari Sabtu, pada setiap Sabtu, dengan kitab yang kita pelajari, iaitu Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, yang telah dikarang oleh Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani, iaitu daripada Fatani atau Siam. Alhamdulillah, kita telah baca kitab ini sehingga sampai ke muka 32, dan kita akan sambung muka 33 insya-Allah. Sebelum itu, mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di muka surat 33, kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Wajib mengenal Allah dan Rasul. Itu tajuknya. Maknanya wajib. Bila wajib artinya mesti. Mesti. Kalau wajib akal mesti ada. Kalau wajib syarak mesti dibuat. Kalau tidak dibuat atau tidak dilaksanakan, maka hukumnya berdosa. Kerana wajib di sini adalah wajib yang menunjukkan mesti dilakukan, mesti dibuat. Kalau dibuat dapat pahala, dan ditinggalkan dapat dosa. Dan kata musannif, iaitu pengarang, syar'an artinya wajib mengetahui Allah dan Rasul dengan sebab syarak, kerana dibinakan atas bahawa sekalian hukum itu sabit, artinya tetap, dengan sebab syarak, tetapi syaratnya akal. Khilaf bagi Maturidiyah yang berkata mereka itu dengan bahawa wajib makrifat Allah itu sabit dengan akal, kerana wadihnya bersalahan yang lain daripada makrifat, daripada sekalian hukum, maka iaitu sabit dengan syarak. Dan bersalahan Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan bahawa sekalian hukum itu sabit dengan akal, dan syarak itu hanya senya datang ia menguatkan baginya. Maka hasil bahawa segala mazhab itu tiga. Jadi pada pandangan ahli sunnah wal jamaah, yang sebenarnya ialah wajib mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasulnya itu mengikut syarak. Bila dikatakan mengikut syarak, maknanya tidaklah mengikut akal dan tidaklah mengikut adat. Mana adat, mana saja-saja ikut kebiasaan, atau mengikut sebagaimana orang-orang taklid dahulu. Tidak begitu. Begitu juga tidaklah dengan akal saja, iaitu maknanya kewajipan kerana baiknya mengenal Allah itu satu benda yang perkara yang baik. Maka kerana akal mengandangkan baik, maka wajib mengenal Allah Ta'ala dengan akal. Tetapi pada ahli sunnah makna wajib mengenal Allah Ta'ala dengan syarak sahaja. Artinya yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala
dan diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dia syarak, bukan dengan akal. Kerana akal maknanya keluar daripada syarak, walaupun ada hubungan. Berlainanlah kata si mana Al-Maturidi. Maturidi dengan Asy'ari sebenarnya banyak persamaan, tapi dalam hal ini mereka berbeza. Jadi Maturidi mengatakan wajibnya makrifat pada Allah Ta'ala itu ialah dengan akal, kerana manusia tidak akan tahu dan tidak akan faham untuk mengenal Allah Ta'ala itu kecuali mereka telah memikirkan benar-benar dengan akalnya. Maka dengan akalnya itulah maka dia akan terus memikirkan dan akan terus melaksanakan apa yang dipikirkan oleh akal. Sebab itulah maknanya pentingnya manusia menggunakan akal untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat Maturidi. Tapi tentang mengenal Rasul, mengenal hukum-hukum yang lain, tentang sifat-sifat lain, atau mengenal kepada perkara-perkara lain yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu kata Maturidi pada syarat. Cuma mengenal Allah saja pada akal. Berlainanlah pula dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah pula berpendapat dia semata-mata dia tak kira apa pun, segala kewajipan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya perlu kepada adalah dilakukan ataupun dikatakan wajib dengan akal kita. Mana akal kita lah yang mengatakan wajib. Seperti mana kita katakan misalan, perlu tak kita mengenal Allah? Perlu. Jadi kalau perlu maka wajib. Tapi dengan apa wajib itu? Wajib ialah dengan akal. Begitulah seterusnya yang lain-lain semuanya mengikut Mu'tazilah, akal langsung tidak dengan syarak. Kerana syarak sebagai penerangan ataupun sebagai penjelasan saja kepada hukum-hukum furu' atau hukum-hukum cabang-cabangnya saja. Itulah tiga pendapat, ada tiga. Tapi kita akan lihat huraiannya lebih lanjut lagi di kemudian kelak. Mazhab yang pertama, mazhab Asy'ariyah, iaitu bahawa segala hukum sekaliannya sabit dengan syarak, tetapi syaratnya akal. Itu yang pertama, yang sebagaimana tadi katakan pada syarak, artinya semuanya hukum tadi sabit dengan syarak, tetapi ada syarat. Syarak tadi mestilah disertakan juga dengan akal. Kerana kalau tidak dengan akal, orang tidak akan dapat menyelesaikan ataupun memperhatikan syarak. Jadi dengan akalnya lah mereka akan tahu. Seperti mana dalam syarak katakan Tuhan tu wajib. Tapi maknanya bagaimana nak mensabitkan wajib tadi? Nak menetapkan Tuhan itu wajib ada misalan. Tentulah dengan akal. Iaitu apa caranya? Tentu carilah dalil-dalil dengan akal. Adanya kesan, adanya makhluk, adanya alam ini, yang mana alam ini tidak boleh menjadikan diri sendiri, tapi yang menjadikan mesti bukan alam ini, Allah Ta'ala. Itulah maknanya perlu syarak tadi memang mengatakan wajib adanya Allah, tapi disempurnakan atau disyaratkan, dicampurkan dengan akal. Itulah pendapat Asy'ari dan pendapat sebagian besar ahli sunnah wal jamaah. Dan kedua, mazhab Maturidiyah, dan iaitu tafsil antara wajib ma'rifah dan antara sekalian hukum yang lain. Yang kedua ialah pendapat Maturidiyah yang mengatakan bahawasanya tentang makrifat pada Allah saja yang dikatakan pada akal, tapi makrifat yang lain-lain semuanya adalah adalah pada syarak. Yang mana makrifat kepada Allah saja yang dikatakan pada akal, sementara yang lain dikatakan adalah tafsilnya lain adalah wajib mengikut sebagaimana syarak pada hukum-hukum yang lain. Dan ketiga, mazhab Mu'tazilah, dan iaitu bahawa segala hukum sekaliannya sabit dengan akal kerana dibinakan atas mengelok dan keji yang akli keduanya. Yang ketiga pula Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap segala hukum, terutama hukum makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makrifat kepada Rasul,
adalah dengan akal sahaja. Kerana sesuatu itu tidak akan dapat dihukumkan bagus atau tidak bagus, elok atau keji, kecuali dengan akal. Jadi dengan akal itulah saja yang dapat menghukumkan sesuatu bagus atau tidak bagus. Jadi itulah pendapat apa? Pendapat Mu'tazilah dalam masalah ini. Jadi Mu'tazilah berpegang semata-mata akal saja. Akal lah yang menghukumkan itu bagus tak bagus. Akal yang mengatakan itu wajib tidak wajib. Berlainan dengan Asy'ari mengatakan yang menghukumkan wajibnya itu ialah syarak. Dan Maturidiyah pula mengkhususkan kepada Allah Ta'ala saja akal, tapi kepada yang lain-lain semuanya kepada syarak. Tidak perlu kepada akal. Jadi itulah ketiga-tiga pendapat. Walhasil maknanya itu perbezaan mereka, tetapi kita berpegang kepada kata-kata Asy'ari yang menunjukkan bahawasanya kewajipan yang sebenar mewajibkan kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan syarak, bukan dengan akal. Artinya walaupun akal sepandai mana sekalipun, ia tidak akan dapat melawan ataupun mengatasi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas itu atau justru manusia wajib percaya kewajipan yang diwajibkan oleh Allah untuk mengenal Allah itu sendiri adalah dengan syarak, bukan dengan akal. Pertamanya, dan kata musannif an ya'rifa, telah terdahulu bahawa qaul yang tahqiq bahawa makrifat dan ilmu itu bersamaan keduanya. Artinya satu makna keduanya, dan iaitu jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Jadi perkataan arafa mengetahui, alima juga mengetahui. Jadi perkataan makrifat dan juga ilmu adalah sama, tidak ada beza, kerana orang yang mengetahui adalah dia mengenal, orang yang mengenal dia mengetahui. Kerana bila kita mengenal sesuatu, maknanya kita tahu sesuatu itu. Bila kita tahu sesuatu itu, kita mengenal sesuatu itu. Jadi sebab itulah dipanggil makrifat dan juga ilmu itu adalah sama. Maknanya wajib mengetahui dengan wajib mengenal adalah dianggap satu tujuan atau satu pengakhiran, satu ghayah atau satu penghujung yang sama, walaupun cabangnya berlain-lainan. Jadi maknanya pengetahuan dan juga pengenalan adalah sama. Itulah pendapat kata musannif di sini, dan mengikut sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka makna jazam itu pegangan yang yakin, maka keluar dengan jazam itu tiga perkara. Jadi dikatakan pengetahuan dengan jazam, makrifat dengan jazam, makna sesuatu yang putus. Jazam tu putus. Jazim makna yang putus. Jazam satu benda yang putus. Jadi bila satu pengetahuan yang putus tadi adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak sama sekali. Kalau segi akal misalkan saya katakan satu itu separuh daripada dua, itu tak boleh disyak, tak boleh disangsikan. Memang benar satu itu separuh daripada dua. Atau saya katakan misalan bapa mendahului wujudnya daripada anak, satu benda yang tidak boleh disangsikan. Kerana kalau tidak wujudnya bapa lebih dahulu, tidak wujud anak. Jadi begitulah seterusnya. Makna benda yang jazam, tidak ada syak lagi. Jadi itulah yang dikehendaki dengan ilmu, mengenal Tuhan, satu pengenalan yang jazam, pengenalan yang putus, yang tidak ada syak-syak wasangkanya antara satu pihak kepada satu pihak yang lain. Artinya benda ini benar-benar putus, benar-benar tidak ada kesangsian. Itulah yang dikatakan jazam. Jadi dalam hal ini kata musannif ada tiga perkara. Pertamanya syak, iaitu mendapat tiap-tiap daripada dua taraf itu atas bersamaan.
Jadi selalu kalau kita dalam dunia ini, kita akan menghadapi perkara ini, 3 perkara ini. Pertama, syak. Kerana bila kita nampak kepada sesuatu, kita lihat sesuatu itu, jadi kita akan berlaku dalam situ apa dia. Jadi antara apa dia dan bukan dia itu ada terdapat syak di situ. Kalau kita belum betul-betul yakin, katalah saya duduk di tepi pantai misalnya, di pantai lalu melihat jauh ke laut sana, melihat satu lembaga. Jadi dalam lembaga itu saya akan katakan, adakah itu kapal atau adakah itu bot, adakah itu atau lembaga ikan besar ke atau bagaimana. Jadi saya tak tahu. Jadi itulah yang dikatakan syak. Jadi saya mungkin mengatakan itu kapal atau itu adalah ikan, misalnya katakanlah ikan besar lah. Kita dengan pandangan mata kita sajalah. Jadi kita jadi dalam keadaan syak itu, sama ada ia kapal atau ia satu ikan besar di lembaga itu. Jadi bila dekat barulah saya tahu, barulah saya percaya yang itu adalah kapal, bukan ikan. Bukan ikan. Jadi itulah maknanya jazim, itu dipanggil jazam. Jadi syak tu hilang. Yang pertama syak tu ada, pasal apa kita belum tahu. Itu syak. Jadi setengah-setengah. Boleh jadi ya, boleh tidak. Boleh jadi kapal, boleh jadi bukan kapal. Itu syak yang pertama. Jadi bila dah dekat, yang kita tahu itu adalah kapal, misalnya sudah nampak dengan jelas dengan mata kasar kita, maka barulah kita mengatakan yang itu adalah kapal. Itu dikatakan jazam. Yang tadi syak setengah-setengah, itu dikatakan syak. Yang kedua dipanggil zon, dan iaitu mendapat akan taraf yang rajih, yakni berat hatinya kepada pengetahuan dan ringan hatinya kepada tiada pengetahuan. Jadi kedua, dalam etikad atau dalam kepercayaan ada zon. Bila zon ni makna lebih sedikit daripada syak. Kalau syak tadi separuh, atau dalam selalu kita dalam matematik ataupun dalam kira-kira kita katakan 50-50, itu syak. 50-50. Jadi 50-50 itu dia katakan syak. Tapi bila dikatakan zon, maknanya ada kemungkinan benarnya. Maknanya kebenaran tadi ada 75%. Maknanya lebih berat kepada kebenaran, lebih berat kepada makrifat atau ilmu daripada tidak ada ilmu. Maknanya lebih berat kepada pengetahuan daripada bukan pengetahuan. Artinya kalau tadi syak separuh-separuh, zon ni pula lebih daripada separuh. Mungkin 60%, 70%, 80% dan sebagainya, tapi tidak sampai 100%. Tidak sampai 100%, tapi maknanya dia lebih daripada separuh. Itu dikatakan zon. Dan ketiga, waham, iaitu ringan hatinya pada mengetahui dan berat hatinya pada tiada mengetahui. Itu kan waham, sesuatu yang kita kurang mengetahui. Maknanya kalau pengetahuan kita kurang 50%, waham lah itu namanya. Itu mana kita waham, kita lebih rasa kurang percaya, ilmu kita rendah sekali terhadap sesuatu itu. Itu dipanggil waham. Jadi kita fahamlah tu. Jadi makna yang benar yang patut kita ketahui ialah sesuatu itu mesti ada jazam, artinya 100%. Tetap satu tu 100%, itulah dikatakan jazam. Bila dikatakan syak, maknanya 50% saja. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Jadi bila dikatakan zon, maknanya lebih dekat kepada benar. Maknanya boleh jadi kebenarannya, pengetahuannya 70%, 75%, itu dikatakan zon. Tapi bila waham, ini teruk, paling bawah sekali, paling bawah. Jadi kalau sekiranya seorang itu waham tentang wujudnya Allah, maknanya dia punya kadar atau nisbah kepercayaannya pada Allah hanya barangkali 40%, 25%, begitulah dia rasa waham. Itu waham. Bila keadaannya separuh-separuh, itu dikatakan syak. Bila keadaannya lebih yakin tapi tak yakin betul, itu dikatakan zon.
Jadi ketiga-tiga benda ni tak perlu ada pada kita. Dalam kita mempercayai pada Allah SWT, mesti terus dengan akidah yang jazam, yang putus, yang ketepikan syak, ketepikan dhan, ketepikan waham. Barulah kita mempercayai tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keluar dengan kata muafakat bagi yang sebenar itu, jazam yang tidak muafakat bagi yang sebenar, maka bahwasanya tiada dinamakan dia makrifat dan hanya saja dinamakan dia jahil murakkab, seperti jazam Nasara dengan mengingatkan, dengan menigakan Tuhan, yakni berkata mereka itu bahawa Allah itu salah seorang daripada tiga Tuhan, dan iaitu bapa dan anak, anak yang dua lagi, anak dan iaitu Isa, dan ibu dan iaitu Maryam. Dan seperti jazam Majusi dengan bahawa Tuhan itu dua, satu nur, kedua adalah zulmah atau gelap, maka nur itu Tuhan yang berbuat kebajikan, dan zulmah itu Tuhan yang benar, yang berbuat kejahatan. Jadi bila kita katakan jazam, artinya putus, i'tikad yang putus. Makna terkeluar i'tikad yang tidak putus, i'tikad yang ada syak, yang kedua ada dhan, yang ketiga ada waham. Makna itu i'tikad tidak putus. Jadi i'tikad yang tidak putus ini tidak dikatakan akidah yang sebenar, kerana dia tidak putus. Tapi terkeluar juga akidah yang putus, yang batil. Artinya memang dia putus, seperti kepercayaan orang Kristian. Dia percaya Tuhan itu adalah terbentuk dalam tiga Tuhan. Satu Tuhan dalam tiga Tuhan. Satu Tuhan, nombor satu, yang pertama. Kedua Tuhan itu Isa. Ketiga Tuhan Rohul Kudus, yang mereka juga maknakan Rohul Kudus ni dimaknakan kepada Sayyidatuna Maryam, ini ibu Nabi Isa. Jadi mereka percaya itu. Mereka percaya. Jadi kepercayaan mereka itu memang putus. Memang tidak syak, tidak dhan, tidak waham kepercayaan mereka. Jadi tapi kepercayaan ini terkeluar daripada kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah, kerana kepercayaan mereka itu kepercayaan yang batil. Itu yang tidak betul. Bukan batil itu betul, tidak betul. Yang batil itu adalah salah. Begitulah juga kepercayaan orang Majusi, terutama sekali orang orang Parsi. Orang Majusi Parsi ni percaya yang mana di sana ada dua Tuhan. Satu Tuhan cahaya, satu Tuhan gelap. Maknanya atau satu Tuhan siang, satu Tuhan malam. Jadi dua Tuhan ini selalunya bergaduh antara satu sama lain, tapi yang menang ialah Tuhan cahaya, atau Tuhan yang putih, atau Tuhan yang bersinar. Jadi cahaya itu mengalahkan kegelapan. Jadi Tuhan sentiasa jadi cahaya, tidak gelap. Jadi maknanya tapi ada Tuhan gelap. Jadi cahaya dua Tuhan tu, tapi maknanya Tuhan yang menang, Tuhan yang cahaya. Ini pun walaupun i'tikad mereka itu i'tikad yang jazam, i'tikad mereka itu i'tikad yang putus, tetapi kita tidak terima i'tikad mereka itu, kerana i'tikad mereka itu dianggap sebagai i'tikad yang batil. Jadi begitulah saudara-saudara para pelajar Masjid Darul Ma'mun sekalian, tentang pelajaran tauhid di kuliah duha kita, iaitu kita telah baca dalam muka surat 33 sehingga 34. InsyaAllah kita akan sambung di lain kesempatan, di majlis yang sama, iaitu pada hari Ahad. Sama-samalah mengikuti kepada kuliah duha ini dengan melalui talian elektronik ini atau komputer. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Salam daripada saya dan daripada sekalian anggota Masjid Darul Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.